Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim. Saudara-saudari kepimpinan Barisan Nasional Pakatan Harapan yang turut berada pada malam ini, ayah ibu, rakan-rakan yang sama-sama hadir dalam Jelajah Madani, yang saya kira ini adalah Jelajah Madani siri yang ketiga atau siri keempat yang kita adakan. Saya turut terlibat, yang satu di Negeri Sembilan, kemudian beberapa hari lepas di Negeri Selangor. Hari ini kita bertemu di Kedah. Jelajah ini turut diadakan di Sidam, kalau tak silap saya, pada malam ini. Jadi kita all out untuk kita sama-sama kempen setiap hari, setiap malam, tak kira di mana sekalipun, kita akan hadir untuk bertemu dengan masyarakat, untuk bertemu dengan pengundi, untuk bertemu dengan semua orang, supaya kita dapat satukan tenaga kita, supaya kita dapat bulatkan tekad kita, dan supaya kita dapat capai hasrat terbesar kita menjelang pilihan raya negeri yang akan datang ini. Sebaik sahaja selesai bubar DUN dan kemudian akhirnya diumumkan tarikh pemilihan oleh Suruhanjaya pilihan raya yang lepas, kita tahu bahawa kita tidak ada masa yang terlalu panjang. Dalam tempoh lebih kurang sebulan ini, kita ada tugas yang sangat berat. Kita ada tugas yang sangat banyak. Kita harus turun ke semua tempat untuk sampaikan maklumat-maklumat terkini agar terutama sekali pengundi dapat buat pilihan yang terbaik. Dan supaya kita dapat lihat balik bagaimana dalam tempoh 6 bulan ini, selepas tertubuhnya kerajaan perpaduan, kita dapat sampai satu yang kita katakan sebagai resolusi bersama. Saya dengar ucapan yang dikeluarkan terutama oleh Dr. Mustafa Mahmud tadi daripada Sabah, bagaimana seharusnya sekarang ini kita sudah pun mampu bergerak ke hadapan sebagai sebuah negara. Bila cakap bergerak ke hadapan sebagai sebuah negara, kita tak boleh tertinggal mana-mana negeri sekalipun, termasuk terutama sekali negeri Kedah, yang mana rakyatnya ramai, ekonominya makmur, yang sepatutnya banyak sumber. Dekat negeri Kedah ini ada pertanian, ada perindustrian, ada perniagaan, ada perkhidmatan, ada segala macam aktiviti ekonomi yang sepatutnya memberikan pulangan kepada rakyat. Namun yang berlaku di negeri Kedah ini adalah salah satunya yang kita boleh cakap adalah kejatuhan daripada segi politiknya, yang mana kita tahu sejak daripada 2019, rakyat di negeri Kedah ini sebenarnya sudah pun memilih untuk move on, untuk maju bersama sebagai sebuah negara, meletakkan kepercayaan dan mandat kepada waktu itu Pakatan Harapan untuk melihat bahawa ini adalah satu peluang besar bagi negeri Kedah ikut bersama dengan arus perubahan. Bila kita sebut arus perubahan, ia bukan semata-mata soal politik, ia juga soal pentadbiran negara. Ia juga soal bagaimana kita memacu agenda ekonomi negara ini. Dan apabila kita tubuhkan kerajaan perpaduan kali ini di peringkat persekutuan, kita nampak bahawa di negeri Kedah ini ia tidak boleh tertinggal. Kalau kita biarkan negeri ini terutama sekali melawan arus perubahan ini, yang mana sekarang kita boleh tengok dalam tempoh 6 bulan, 7 bulan pentadbiran kerajaan perpaduan ini, bukan sedikit usaha yang kita lakukan, baik dari sudut ekonomi maupun sebenarnya daripada sudut sosial. Bila kita sebut sudut politik juga begitu. Kita sebut, kalau kita nak cakap soal ekonomi, dalam tempoh 7 bulan ini sahaja, yang pertama, yang ini paling sebenarnya memberi kesan. Apa perkara pertama yang dilakukan oleh Perdana Menteri kalau siapa-siapa ingat? Selama ini, golongan petani, pesawah yang bekerja di bendang, yang selama ini orang kata menjadi satu tulang belakang buat ekonomi di negeri Kedah dan juga sebenarnya untuk ekonomi rakyat kebanyakan. Golongan petani ini adalah orang yang kerja keras dari pagi sampai ke petang setiap hari untuk memastikan bekalan makanan dalam negara ini terjamin. Makanan ruji, staple, makanan yang paling utama dalam negara ini. Namun kita tahu, orang buat kerja bendang, pulangannya tidaklah begitu baik kadang-kadang. Pulangannya tidaklah begitu lumayan dan tidak setimpal dengan usaha yang dilakukan oleh mereka. Dan apa usaha pertama oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Dia runding balik dengan syarikat beras.
Dia runding balik dengan orang yang selama ini memonopoli pasaran beras. Dia runding balik dengan orang-orang yang memegang ekonomi beras ini. Dan akhirnya dipersetujui bahawa 30 juta ringgit dipulangkan kembali kepada pesawah. Hasil daripada keuntungan oleh yang dibuat oleh syarikat-syarikat besar ni dasarkan kepada hasil beras. Itu baru sedikit. Begitu juga dengan sekarang ni yang paling baru sekali, penghapusan hutang oleh Felda. Ini juga satu usaha langkah besar untuk bagi balik kepada orang-orang yang paling ramai, iaitu golongan-golongan yang terlibat dengan agriculture, dengan pertanian. Jadi siapa nak kata dalam kita tempoh 5-6 bulan ini, orang-orang yang tertinggal selama ini dari sudut ekonomi ini tidak dibela? Siapa yang nak kata orang-orang yang selama ini majoritinya yang terlibat dengan pertanian, orang Melayu, tidak dibela? Ini usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan perpaduan sekarang. Kerana yang memacu negara, yang memimpin negara, namanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang yang dah bergelumang dengan perjuangan mengangkat rakyat miskin, mengangkat orang Melayu majoriti, yang mengangkat suara semua orang sebenarnya, yang ada simpati, yang ada empati terhadap kesusahan rakyat. Di negeri Kedah ini juga, kita tahu bahawa cabarannya besar. Cabarannya dalam memastikan bahawa negeri Kedah tidak ketinggalan dalam sudut ekonomi. Ia negeri yang besar, rakyatnya ramai. Tapi belum tentu lagi ia mampu diurus kalau tidak dipimpin oleh orang yang betul. Kita tahu dalam tempoh beberapa bulan ini, pasti sekali kita akan dengar banyak perkara yang menjadikan kadang-kadang kita ini geli hati. Yang menjadikan kadang-kadang kita ini terfikir sendiri. Sekarang saya nak tanya juga dengan orang Kedah ni, you punya MB ni okey ke tak? Okey. Puas hati ke? Dia okey ke? Bukanlah, kita tak ada tak kutuk. Bagi saya dalam pentas politik sekarang kita dah jadi kerajaan. Memang susah sikit kita nak maki ramun ke, tak boleh dah. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh tanyakan soalan yang betul. Kita boleh tanyakan soalan yang wajar, kita tanyakan diri kita. Adakah negeri ini dipimpin dengan baik? Yang saya nampak sekarang ini, hala tuju negeri itu sendiri kita tak jelas. Sejak daripada awal dahulu, waktu awal-awal MB Sanusi ni ambil alih Kedah melalui pintu belakang tu, dia tak pernah mampu untuk perjelaskan apa dia nak buat sebenarnya dengan negeri ni. Dia ambil kuasa, dia susun dia punya papan kuasa, dia buat dia punya kerajaan, tapi kemudian dia tak perjelaskan apa sebenarnya dia nak buat. Yalah, dia gajin lah, masuk keluar kampung, berkumpul sana sini, tarik budak-budak muda dan sebagainya. Saya puji, pendekatan itu belum tentu mampu dibuat oleh ramai daripada pimpinan Pakatan Harapan. Itu baguslah. Tapi dari sudut memimpin itu sendiri, kita harus tanya, adakah betul hala tuju yang sudah dibawa oleh kerajaan negeri Kedah hari ini? Dan ini peluang kita untuk nyatakan kembali hasrat kita. Ini peluang kita dalam pilihan raya negeri kali ini untuk menunjukkan bahawa kita bukan setakat nak tengok aksi-aksi yang semikian. Kita bukan setakat nak tengok MB yang boleh buat lawak, sempoi sebagainya. Bukan. Kita bukan setakat nak tengok MB yang kerja ni tok habis-habis siang dan malam ni mencuit hati kita. Dah. Kita nak tengok kepimpinan yang jelas. Cabaran ekonomi hari ini besar. Golongan muda terutama sekali. Kamu harus tanya, dekat mana peluang kamu dalam negeri ini? Dekat mana peluang kamu dalam negara ini? Agenda besar negara sudah pun dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang nombor satu apa dia nak buat sekarang? Menghapuskan miskin tegar. Dalam belanjawan dia sebut. Ini bukan soal cakap main-main. Ini dasar negara sekarang. Menghapuskan kemiskinan tegar. Yang kebanyakannya datang daripada kita semua. Yang kebanyakannya datang dari tuan-tuan sendiri. Yang mungkin jiran-jiran kita yang kita selama ini tak tahu nak tolong macam mana. Jadi kita gariskan dasar-dasar baharu kerajaan supaya kita boleh yang pertama pertingkatkan ekonomi kita. Bukan setakat pelaburan FDI, KDNK dan sebagainya. Kita nak tengok ekonomi poket rakyat itu sendiri dapat dibangunkan. Dan ini melibatkan tentu sekali orang Melayu juga. Dia bukan soal kita cakap kita nak tolong hanya satu bangsa saja. Tapi kita nak tolong satu lapisan masyarakat yang paling terkesan. Masyarakat yang paling tertinggal dari sudut ekonomi. Yang ini kalau kita dapat buat, maka kita boleh bangun dan maju ke hadapan dengan lebih baik lagi. Adakah ini perkara yang dibuat di negeri Kedah?
di peringkat negeri Kedah. Yang dia tahu akhirnya dia cakap, kalau Kedah ni dalam dia ada Kuala Lumpur, negeri Kedah ni pun maju, Selangor tertinggal. Saudara, kerajaan negeri, tak kira lah apa bentuk kerajaan pusat sekalipun, atau bentuk bandar pun duduk dalamnya. Masing-masing pentadbiran masing-masing. Apa yang dikutip hasil oleh negeri Selangor, itu juga hasil yang kutip oleh negeri Kedah. Enactment negeri, undang-undang yang diguna pakai itu sama, template-nya sama. Tak ada cukai lain yang dikutip oleh negeri Selangor di negeri Selangor, yang mana di negeri Kedah ni tak boleh kutip. Tak ada aktiviti ekonomi lain yang wujud di negeri Selangor yang tak boleh diwujudkan di negeri Kedah. Tapi akhirnya bila kita cakap macam ini, dia kata betul lah, salah kerajaan pusat juga. Terutama di Kulim. Kulim ni paling banyak sekali disebut dalam parlimen. Sikit-sikit dia salahkan Anwar Ibrahim. Dia lupa ke? Kalau dia nak kata pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Kerajaan Pusat ini, yang membantut kenapa sahaja dia punya plan yang kita pun tak tahu betul tak betul ni, di negeri Kedah, di daerah Kulim ini, dia harus tanya sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim, siapa kerajaan pusat? Waktu pas jadi kerajaan pusat, kenapa kamu tak luluskan? Apa sekali kamu punya rencana nak bangunkan airport dan sebagainya, kenapa waktu kamu jadi kerajaan di peringkat pusat kamu tak buat? Kenapa baru sekarang kamu kata tak boleh buat? Sebab kerajaan pusat tak bagi. Bila kita periksa tak betul, permohonan pun tak dibuat. Pelabur ataupun mana-mana investor yang disebut-sebut oleh beliau tu pun menafikan, tak ada, kita tak ada pun kata kita nak buat segitu-segitu. Tak ada soal kita nak batalkan mana-mana projek kalau permohonan pun tak dibuat. Nah, ini perkara yang harus diperjelaskan. Kemudian apa lagi? Kalau dia dah tak ada solution. Dan saya awal sangat saya sebut pasal Kuala Lumpur, sebelum dia sebut pasal Kuala Lumpur, dia nak Pulau Pinang dulu. Dia tak dapat Pulau Pinang, dia nak Kuala Lumpur pula. Saya takut lepas ni dia minta Singapura duduk dalam Kedah baru boleh maju. Masalah kita kalau macam ini. Kita nak bangunkan sebuah negeri, kena ada hala tuju yang jelas. Analisa apa kekuatan di negeri ini. Analisa apa keperluan di negeri ini. Itu cara memimpin. Kemudian selaraskan dengan persekutuan apa yang boleh dibuat oleh persekutuan dalam membantu, membangun dan menyokong agenda yang digariskan oleh kerajaan ini. Kak Zura, berapa minit? Saya kalau dekat Kuala Lumpur itu, dekat Selangor dengan dekat Negeri Sembilan, saya bagi sikit je. Sebab ramai pimpinan pusat hadir. Ni saya diminta untuk bucak sampai YB Rafizi sampai. Jenuh kita. Saya pada pagi tadi saya di Negeri Perlis, kemudian saya di UUM di Sintuk, kemudian patah balik Negeri Perlis ni kena bucap di sini. Tak habis bucap kak. Isteri saya dah tanya bila nak bucap dengan dia. Tak telefon lagi daripada tadi. Terus dari saya ingat kita kena nyatakan satu pendirian yang jelas. Masuk dalam pilihan raya negeri kali ini, kita tak bawa isu sentimen perkauman. Kita tak bawa isu-isu yang hanya nak melemahkan pemikiran kita sendiri. Kita tak bawa isu-isu yang bermain hanya dengan orang kata kaum dan agama. Kita tak nak sentuh soal-soal yang menggugat, yang mengganggu keharmonian masyarakat. Sayang, negeri Kedah ini tak jauh berbeza dengan negeri-negeri lain. Di dalamnya ada Melayu, di dalamnya ada Cina, ada India, ada masyarakat Siam, ada pelbagai agama, ada pelbagai kepercayaan. Orang yang sama-sama ada cita-cita yang sama sebenarnya. Nak lihat kehidupan yang lebih baik di hari esok. Kalau tidak untuk diri kita hari ini, untuk generasi yang akan datang. Sebab itu dalam ceramah-ceramah kita, saya yakin daripada saya kecil pun begitu juga. Anak-anak dibawa bersama bukan sebab kita nak dedahkan mereka dengan politik caci maki. Tapi kerana kita tahu, bila kita nyatakan sokongan terhadap satu-satu gabungan politik, itu kerana kita juga nak tengok masa depan yang baik untuk mereka. Sebab itu, medan pilihan raya negeri ini, jangan kita jadikan tempat untuk balas dendam. Bukan kita jadikan tempat hanya untuk kita nyatakan, oh aku memang tak suka mereka ni DAP dan sebagainya. Tak, ini tempatnya untuk kita sama-sama jadikan ia sebagai sebuah wadah politik
bagi membangunkan sebuah masyarakat yang lebih baik hari ini dan hari esok. Dan ini memerlukan orang yang betul-betul boleh memimpin. Orang-orang yang betul-betul boleh tahu apa yang nak dibuat. Bukan hanya untuk selesaikan masalah semalam, tapi juga untuk rancang masa hadapan. Ini kepentingan kita dalam pilihan raya. Tak kira sebenarnya pilihan raya negeri, pilihan raya kecil maupun pilihan raya umum. Saudara-saudari yang hormati sekalian, kena kita yakinkan masyarakat kita. Mengumumkan, betul, kehadiran Yang Berhormat Rafizi Ramli Timbalan, Presiden Parti Keadilan Rakyat. Terima kasih YB Rafizi. Jadi saya boleh landing sedikit. Saudara-saudari, nak masuk pilihan raya negeri ni banyak kerja kita kena buat. Ya, siang malam kita boleh turun ke sana sini untuk berucap, untuk berceramah. Tapi tak cukup. Sebab itu saya nak minta tolong juga bagi rakan-rakan, tak kira yang bergelar pimpinan parti ataupun bukan, yang bergelar orang parti ataupun bukan, pilihan raya kali ini saya nak minta supaya kita semua yang pertama sekali dapat nyatakan satu kesatuan, dapat nyatakan satu perpaduan. Yang sebelum ini mungkin kita satu sama lain kalau berbeza parti bergaduh. Kalau berbeza parti itu kita lihat mereka sebagai musuh semata-mata. Tak, kali ini kita lihat yang pertama sekali kita sebagai satu lapis masyarakat yang sudah pun mau melihat sebuah negara dan negeri yang lebih maju. Yang mau meletakkan selera dan kepentingan politik kita di tepi untuk hasrat yang lebih besar, sebuah negara yang lebih baik. Itu yang dibuat di peringkat parti-parti politik hari ini. Begitu jugalah yang diharapkan berlaku di peringkat rakyat. Lama kita bergaduh, rugi kita. Sekarang ini adalah waktu untuk kita buat kerja bersama-sama. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya harap juga bahawa kita dapat sampaikan perkara yang jujur dan rasional kepada rakan-rakan kita. Dalam politik, dalam pilihan raya, bukan soal kita nak tengok agama ataupun kaum, warna kulit dan sebagainya. Tapi kita nak lihat dan kita nak banding siapa boleh memimpin. Itu satu perkara yang wajar kita ajak rakan-rakan kita untuk duduk dan fikir bersama. Bandingkan. Buat perbandingan, maklumat banyak dalam masa sekarang ni, banyak maklumat. Jangan sekadar nak tengok ceramah politik, jangan hanya tengok ceramah saya sendiri pun. Boleh buat perbandingan, bacalah berita-berita yang sahih, yang benar. Jangan kita layan fake news ni. Jangan kita layan cerita-cerita fitnah dan tohmah. Dan yang terakhir sekali, anak-anak muda. Anak-anak muda kena ingat, dalam pilihan raya, bila kita pilih satu-satu pemimpin sebagai kerajaan, baik di peringkat negeri maupun di peringkat pusat, yang kita lakukan atau yang kita pilih itu bukanlah satu pilihan yang hanya untuk lihat perkara semalam atau untuk lihat satu hari, 2 hari ke hadapan. Tapi sebaliknya kamu pilih itu untuk 5 tahun yang ke depan. Jadi pastikan bila kita pilih itu, walaupun kamu mungkin kurang faham, walaupun kamu mungkin kurang kenal, tapi kamu boleh cari daripada maklumat lebih lanjut. Kamu boleh baca apa dasar-dasar yang dia nak buat, apa polisi yang dia nak perkenalkan. Maka itulah pemimpin yang harusnya kamu buat perbandingan dengan rasional. Bukan semata-mata kamu tengok dia ni bercakap sedap. Bukan hanya kerana kamu tengok dia ni lawa. Bukan hanya kerana kamu tengok dia ni satu kampung dengan aku. Jangan macam itu. Pilih pemimpin, biarlah yang elok. Macam orang kata dulu, bak kata bidalan. Memilih tempat mandi, yang pertama teluk, yang kedua pantai. Nak pilih pemimpin, yang pertama elok, yang kedua pandai. Kita pilih pemimpin yang macam ini. InsyaAllah inilah yang dibariskan oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional hari ini menjelang pilihan raya negeri yang akan datang. Orang kata mission impossible di negara, orang kata mission impossible di negeri kita, saya kata nothing is impossible. InsyaAllah kita bertemu lagi. Selamat mengundi, selamat berjuang buat rakan-rakan yang bakal bekerja di lapangan.